corners. That sounds small. It is. Too late. Busy man, he was a builder in town. He built a church where we worship. Do you believe in God? Your name? Peggy. Peggy Lou Baldwin. I'm Victoria. Victoria Antoinette Chalot. I was born in Paris. I'm Sid. How many are there? 16. Hai dan salam sejahtera kepada Dr. Azrin dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Sasikala Gaudaman, nombor metrik 275503. Latar belakang filem Sybil. Pelajar seni Universiti Columbia yang bermasalah dan guru pelajar kemudiannya Sybil Dorset dirujuk kepada psikiatri Cornelia Wilbur oleh Dr. Acheson. Rakan sekerja yang percaya bahawa wanita muda itu menderita histeria. Semasa rawatannya berlangsung, Sybil mengaku bahawa dia sering mengalami pemadaman dan tidak dapat menghabiskan banyak masa. Wilbur membantunya mengingat kembali masa kecil di mana dia menderita pendarahan fizikal, emosi dan seksual di tangan ibunya yang terganggu. Hakimnya 16 identiti yang berbeza-beza usia dan sifat peribadi mula muncul. Di antara mereka adalah Victoria, seorang wanita Perancis yang menjelaskan kepada Dr. Wilbur bagaimana dia menggembalakan banyak bahagian keseluruhan Sybil. Kekecewaan terapis adalah bantahan yang dikemukakan oleh rakan sekerjanya yang mengesyaki dia telah mempengaruhi pesakitannya untuk membuat dirinya yang lain, dan ayah Sybil yang enggan mengakui isterinya adalah apa-apa selain ibu yang penyayang. Walaupun dia telah berjanji untuk tidak menghipnotis Sybil, kemudian menjalani perawatan, Dr. Wilbur membawa pesakitannya ke rumahnya di tepi tasik dan menghipnotisnya agar semua 16 kepribadian seusia dengannya dan menjadi aspek Sybil. Menjelang malam, Sybil mendakwa dia merasa berbeza dan secara emosional menyatakan kebenciannya terhadap ibunya. Bahagian terakhir filem ini menceritakan sejarah Shirley Masson, wanita sejati yang dikenali dengan nama samaran Sybil Dorset. Watak utama dalam filem Sybil adalah Sybil Dorset, iaitu watak utama yang seorang pemalu, gugup dan cepat putus asa. Dr. Cornelia Wilbur ialah seorang pakar psikiatri yang cerdas, baik hati, sangat ramah dan mesra kepada Sybil. Seterusnya, Hattie Dorset. Beliau merupakan ibu kandung Sybil yang mengidap skizofrenia, ganas dan suka mengunjungi orang lain. Willard Dorset merupakan bapa kandung Sybil, tenang, yakin, pasif, tidak dapat diramalkan dan tidak peduli dengan Sybil. Dr. Acheson, rakan sekerja Dr. Cornelia Wilbur dan lain-lain lagi. Itu saja daripada saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada Dr. Azrin dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Karim bin Kasmadi, nombor metrik 275494. Seterusnya saya akan menjelaskan kecelaruan personaliti di dalam filem ini dengan diagnosis dan simptom yang ditunjukkan. Kecelaruan personaliti didefinisikan sebagai ketidakstabilan trait personality dan merupakan sejenis kecelaruan mental di mana seseorang individu itu mempunyai corak pemikiran, imej diri dan tingkah laku yang tidak fleksibel yang menyebabkan kesukaran untuk mengawal kelakuan seperti orang normal. Di dalam filem ini, seorang wanita yang bernama Sybil mempunyai 16 kepribadian yang berbeza. Beliau mengalami masalah gangguan identiti iaitu multiple personality disorder. Diagnosis dilakukan oleh pakar psikiatri menjelaskan bahawa seseorang yang mempunyai multiple personality disorder ini mempunyai 2 atau lebih kepribadian yang berbeza dalam satu individu yang sama. Kepribadian ini akan bertukar-tukar dalam mengawal tindakannya secara tiba-tiba dan sering berkaitan dengan tekanan psikologi. Dalam kes ini, semua ini terjadi oleh Sybil akibat daripada peristiwa traumatik yang berlaku pada dirinya. Beliau mengalami penderaan sejak kecil secara lisan dan fizikal sehingga mengalami kemurungan dan histeria serta menunjukkan perilaku yang tidak normal dan sukar untuk diubah sehingga terbawa ke peringkat dewasa. Selain daripada itu, multiple personality disorder ini juga menunjukkan pelbagai simptom. Antaranya ialah multiple mannerism. Multiple mannerism atau tingkah laku pelbagai adalah salah satu simptom yang ditunjukkan oleh Sybil kerana dia mempunyai pelbagai tingkah laku dari 16 kepribadian di dalam dirinya. Contoh, kesemua yang muncul di dalam dirinya itu memiliki tingkah laku yang berbeza-beza. Selain itu, multiple attitude.
iaitu Sibyl mempunyai pelbagai sikap. Contoh yang berlaku adalah kadang-kadang apabila salah satu dari 16 kepribadian itu muncul di dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang lain, orang yang sangat berkeyakinan, mudah murung dan mudah marah. Dan yang terakhir, simptom kemurungan pula berlaku apabila tindakan mengambil alih badannya menyebabkan dia menjadi tekanan yang sangat kuat. Oleh itu, dia merasakan dirinya sangat kekurangan, tidak berguna dan sia-sia. Dan dia juga yakin bahawa dirinya tidak akan menjadi orang yang lebih baik dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzati Syazalina binti Zulkifli, nombor metrik 275673. Faktor penyebab kecelaruan personaliti. Yang pertama, penyebab kecelaruan personaliti yang dapat dikesan daripada watak seorang sibil adalah kerana sibil telah mengalami peristiwa yang sangat teruk. Dalam filem tersebut, Dr. Cornelia Wilbur merasakan sesuatu yang dahsyat mungkin telah berlaku pada diri sibil ketika dia masih kecil, sehingga membuatkannya merasa trauma, dan pemisahan personaliti semacam ini terdapat dalam kesedarannya. Yang kedua, penderaan. Hetty, ibu kepada sibil, melakukan penderaan dan kekerasan terhadap sibil pada setiap harinya. Tidak cukup dengan apa yang dilakukannya, sibil juga menderita penderaan secara seksual yang dilakukan oleh ibunya sendiri dan memberi amaran kepada sibil untuk tidak memberitahu sesiapa tentang perkara itu. Selain itu, ayah kepada sibil juga, iaitu Willard Dorset, telah melakukan penderaan dalam bentuk kelalaian terhadap sibil. Dia tidak tahu apa yang Hetty lakukan di belakangnya, malah dia juga tidak mahu tahu mengenai anak perempuannya itu. Dan lebih mengecewakan lagi apabila sebagai seorang ayah, Willard Dorset tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya terhadap sibil. Faktor yang terakhir adalah faktor genetik, di mana ia bersangkut paut dengan masalah genetik yang dialami oleh keluarga sibil itu sendiri. Sebagaimana yang diceritakan dalam filem tersebut, Hetty pernah mengalami masalah kemurungan dan pernah menghidap penyakit skizofrenia atau lebih dikenali sebagai penyakit mental. Keadaan ini telah memberi impak yang besar terhadap diri sibil kerana terpaksa melalui hari-hari yang sukar daripada ibunya yang berpenyakit mental sehingga menyebabkan kecelaruan personaliti. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada next presenter. Terima kasih. Hai, nama saya Barati, nombor metrik 275540. Sekarang saya akan membentangkan tentang teori personality cerita Sybil. Okey, terdapat dua teori personality yang boleh dikaitkan dengan cerita Sybil adalah psikoanalisis dengan psikologi individu. Pertamanya adalah psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis diiktiraf sebagai satu kaedah bagi merawati seseorang individu yang mempunyai masalah emosi dan personalitinya tertekan. Cerita Sybil dikaitkan dengan 16 orang berbeza dalam satu badan, iaitu Vicky, Marcia, Vanessa, Mary, Helen, Clara, Sybil Ann, Si Pirang, Peggy Ann, Peggy Lo, Mike, Sid, Nancy Lo Ann, Marjorie dan Ruthie. Sybil mempunyai beberapa kepribadian yang berbeza, iaitu mempunyai tingkah laku, corak pemikiran dan ingatan yang berbeza. Masa kecilnya dipenuhi dengan peristiwa trauma yang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan baginya. Pengalaman ini ditindas oleh Sybil ke alam bawah sadarnya. Ketika pengalaman itu berulang, Sybil tidak dapat menghadapinya dan orang lain muncul dengan watak yang lebih kuat daripada Sybil, iaitu Peggy. Peggy merupakan kepribadian Sybil yang lain, kebudak-budakan dan mudah marah. Peggy akan muncul ketika Sybil tidak dapat menghadapi situasi yang menuntutnya untuk menunjukkan kemarahan. Salah satu cara pertahanan diri yang digunakan adalah displacement defense mechanism. Contohnya,
Peggy, Marcia, Vanessa, Mary dan Sybil yang digambarkan dalam analisis kepribadian ini adalah angka kemarahan, kesedihan, romantik dan penuh dengan semangat. Mereka menyatakannya dengan sublimasi objek bertujuan untuk menunjukkan perasaannya menggunakan gambar lukisan yang digabungkan dengan warna terang atau redup. Keduanya adalah psikologi individu Alfred Adler. Adler menegaskan bahawa ingatan masa kecil selalu konsisten dengan gaya hidup seseorang pada saat ini. Gaya hidup adalah istilah yang digunakan Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang yang merangkumi tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain dan sikap terhadap dunia. Sybil mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri kerana adanya faktor eksternal penyebab ketidakmampuan penyesuaian diri iaitu gaya hidup terabaikan. Pengabaian pada masa kecilnya, dia merasa tidak dicintai oleh ibunya malah dilakukan kekerasan pada masa kecilnya. Inilah yang membuat kehidupan Sybil tidak percaya diri dan timbullah kepribadian-kepribadian alternatif sebanyak 16 kepribadian seperti mudah marah, sedih, murung, bahkan gembira untuk memanipulasi kehidupan nyatanya padahal sebenarnya dia tidak menyadari akan hal itu. Salam sejahtera, nama saya Givita dan Perempuan Batu Malai, nombor bateri 275649. Sekarang saya akan membincangkan aspek perawatan dalam menangani kecelaruan personaliti yang dipaparkan dalam cerita Sybil dan intervensi yang dapat membantu individu yang mengalami kecelaruan personaliti tersebut. Menurut cerita Sybil, watak utama Sybil Dorset mengalami multiple personality disorder di mana dalam dirinya ada 16 personaliti yang berbeza dan setiap personaliti tersebut mempunyai corak bermeri dan siri konflik yang tersendiri. Aspek perawatan yang pertama adalah terapi tingkah laku dialektik DBT. Terapi tingkah laku dialektik DBT ini adalah satu bentuk psikoterapi yang digunakan bagi pesakit dengan gangguan kepribadian yang teruk yang boleh merangkumi gejala disosiatif yang diterja setelah mengalami penyalahgunaan ataupun trauma. Sebagai contohnya, Sybil Dorset mengalami trauma yang lebih teruk dari sejak kecil lagi oleh ibunya yang mempunyai skizofrenia. Aspek perawatan yang kedua adalah terapi kognitif tingkah laku di mana ia adalah salah satu bentuk psikoterapi yang digunakan untuk mengubah corak pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang tidak berfungsi kepada pesakit yang didiagnosis mempunyai kecelaruan personaliti tersebut. Saya rasa terapi ini akan membantu Sybil Dorset dengan 16 personaliti yang berbeza untuk mengubah corak pemikiran, perasaan dan tingkah laku dia. Yang ketiga adalah terapi kreatif. Sebagai contohnya, terapi seni dan terapi muzik. Terapi seperti ini membolehkan pesakit untuk menerka dan mengungkapkan fikiran, perasaan dan pengalaman mereka dalam persekitaran yang selamat dan kreatif. Seterusnya adalah hipnosis klinikal. Hipnosis klinikal adalah satu kaedah rawatan yang menggunakan kelonggaran, tumpuan dan perhatian yang kuat untuk mencapai keadaan kesedaran yang berubah yang membolehkan pesakit untuk menerka fikiran, perasaan dan kenangan yang mungkin pesakit sembunyikan daripada fikiran sedar mereka. Sebagai contohnya, dalam cerita Sybil Dorset, dia akan memandang perasaan dan kenangan buruk dia dan ia menyebabkan personaliti dalam diri dia seperti Peggy Lou Baldwin wujud untuk meluahkan perasaan yang terpendam dalam diri Sybil Dorset. Pada mulanya, Sybil Dorset enggan bekerjasama dengan Dr. Cornelia Wilbur untuk menjalani hipnosis ini. Tetapi, lama-lama dia sudah mula mempercayai Dr. Cornelia yang dia boleh membantu dia daripada situasi yang dia tengah mengalami. Akhirnya, teknik hipnosis ini berjaya dalam kes Sybil Dorset. Selain itu, terapi keluarga. Terapi ini membantu mengajar keluarga mengenai kecelaruan personaliti tersebut dan membantu ahli keluarga mengenali gejala berulang. Sebagai contohnya, ayah Sybil Dorset langsung tidak mempercayai kata-kata Dr. Cornelia Wilbur mengenai isu multiple personality disorder yang anaknya tengah mengalami disebabkan selama ini ayah dia percaya bahawa anaknya sehat dan gembira. Dan doktor juga memberitahu ayah Sybil Dorset yang Sybil mengalami zaman kanak-kanak yang buruk
Dan doktor juga memberitahu ayah Sybil Dorset yang Sybil mengalami zaman kanak-kanak yang didera oleh ibunya yang mempunyai skizofrenia dan bagaimana dia telah didera. Ia menjadikan ayah Sybil Dorset terkejut dan langsung tidak kata apa-apa. So, saya rasa terapi ini agak efektif kepada pesakit dan juga ahli keluarga pesakit untuk mengenali kecelaruan personaliti dengan lebih dalam dan boleh membantu pesakit pada masa yang tertentu. Sebenarnya, tiada ubat yang tertentu bagi merawat multiple personality disorder ini. Tetapi, walau bagaimanapun, ubat antidepresan dan anti kecemasan dapat membantu individu yang mengalami kesan daripada multiple personality disorder. Pesakit-pesakit yang mempunyai gangguan kecelaruan personality ini, terutama pesakit yang mempunyai kemurungan dan kegelisahan, mungkin mendapat manfaat daripada ubat antidepresan dan anti kecemasan ini. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Ahmad Syafiq Bihamdan. Okey, untuk ini saya akan mengakhiri pembentangan pada petang ini yang mana saya akan menceritakan tentang kesimpulan analitik. Okey, untuk filem Sybil ini, secara ringkasnya saya boleh menceritakan tentang menggambarkan seseorang yang mana mempunyai kecelaruan personality yang tercetus ataupun yang terciptanya daripada zaman yang kecil. Okey, untuk rakan seperjuangan saya telah terperinci menerangkan dan berkongsi kepada anda semua, iaitu yang pertama, latar belakang pelakon utama, yang kedua, jenis-jenis kecelaruan personality di dalam filem ini, yang ketiga, faktor-faktor penyebab, seterusnya yang terakhir sekali iaitu asas perawatan dan intervensi untuk kecelaruan personality. Baik. Untuk Sybil, filem Sybil ini, pelakon utama iaitu Sybil telah didiagnoskan oleh pakar psikiatri dalam cerita ini telah mendapat penyakit ataupun sakit mental kecelaruan personality seperti MPD iaitu Multiple Personality Disorder. Lebih dikenali juga sebagai split personality serta gangguan identity dissociative. Untuk itu, Sybil ini terdapat karakter yang pelbagai. Kalau lebih detailnya di dalam filem ini terdapat 16 karakter yang boleh saya sebutkan iaitu Vicky, Peggy Lowe, Peggy Ann, Marcia, Vanessa, Mary, Clara, Helen, Marjorie, Ruthie, Mike, Sid, Nancy, CBN, The Blonde and Sybil yang sebenarnya. Terdapat banyak di dalam satu individu. Untuk itu, Dr. Wilber telah generalisasikan bahawa faktor ataupun penyebab utama secara dasarnya mendapat MPD ini, secara ringkasnya saya sebut, iaitu daripada sejarah masa lalu yang traumatis, pengembangan masa kanak-kanak yang tidak mencukupi, serta kemampuan semula jadi untuk memisahkan kenangan atau pengalaman daripada. Bagi teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang mana dia telah menceritakan ataupun telah memberi ilmunya kepada kita, mempunyai tiga tahap personality yang boleh saya sebut iaitu tahap kesedaran, conscious level, tahap prasedar, pre-conscious level, serta terakhir sekali tahap bawah sedar iaitu unconscious level. Bukan sahaja dalam tiga tahap kesedaran ataupun prasedar, sebaliknya dia ada juga menyebut tentang tiga kategori personality. Yang pertama iaitu id, superego dan ego. Untuk itu kawan saya telah terangkan secara ringkas, secara detail di dalam teori yang berkait dalam filem ini. Untuk seterusnya, saya boleh menceritakan tentang perawatan dan intervensi yang dilakukan oleh pakar psikiatri di dalam filem ini. Terdapat pengamatan kami ataupun kajian kami dalam filem ini yang mana kawan saya telah menyebut mempunyai terapi bicara, yang mana terapi bicara ini merawat gangguan disosiatif. Terakhir sekali iaitu asas perawatan serta intervensi dilakukan oleh pakar psikiatri di dalam filem ini untuk menyembuhkan
iaitu pelakon utama Sibyl. Okey, dalam pengamatan kami ataupun kajian kami dalam filem ini, terdapat beberapa intervensi serta perawatan yang boleh dikongsi kepada semua. Yang pertama kami telah dapat iaitu terapi bicara, yang mana terapi ini merawat gangguan disosiatif. Seterusnya ada juga terapi tingkah laku dialektif ataupun dikenali sebagai DBT, desensititasi, pemprosesan ulang pergerakan mata, EMDR, iaitu satu teknik yang dirancang untuk merawat orang yang bermimpi buruk yang berterusan. Untuk seterusnya iaitu gangguan tekanan pasca trauma atau dikenali sebagai PTSD, teori kognitif tingkah laku, teori kreatif, hipnosis klinikal serta terapi keluarga. Ada juga intervensi yang lain yang dilakukan oleh pakar psikiatri yang mana telah memberi antidepresan ubat kepada orang yang terdapat kecelaruan mental ini sebagai ikhtiar untuk kesembuhan. Untuk itu saja daripada kumpulan kami, yang baik saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Jikalau ada komen ataupun soalan, sila tuju selepas video ini berakhir.